Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya minta yang dah masuk boleh komen dulu, suara semua okey. Dan boleh tag dan share pada kawan kita yang tak tahu. Masukkan link live ke dalam grup dan sebagainya, insya-Allah. Tuan Fahim dah scan yang terbaru. Sampai mana dah scan? Masya Allah, jazakumullah khairul jaza. Hari ini kita akan masuk muka surat 19. Muka surat 19, Minhatul Mughis. InsyaAllah. Minta baru satu orang je masuk. Yang terakhir scan sampai mana itu, Syekh Fahim? Ini sepatutnya kita masuk muka surat 19. Muka surat 19 ya. So boleh saya mulakan sekarang, tuan komen? Yang dah masuk tu cuba share kepada kawan-kawan kita. Tag nama mereka, masukkan link ke dalam grup masing-masing. Dan kalau dah share semua, tuan-tuan komen, boleh kita mulakan sekarang? Ataupun nak kena tunggu kawan-kawan kita macam mana? Okay, tuan-tuan yang ada kitab, boleh buka Minhatul Mughis, muka surat 19. Tak apa yang ada, cuba perhati dulu. Cuba tawajuh, yang masuk kemudian boleh tengok nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hasanu li zatihi. Jadi alhamdulillah hari ini kita telah masuk pembahagian hadis sahih ni. Hadis hasan, hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih li zatihi, iaitu kita telah masuk apa pengertian hadis sahih li zatihi. Hadis sahih li zatihi yakni hadis yang mana diriwayatkan oleh perawi yang adil. Pertama syarat dia ada 3 syarat wujudi, 2 syarat adami. 3 syarat wujudi adalah dia mestilah perawi yang adil. Yang kedua, adil makna siqah. Yang kedua, sanadnya mestilah muttasil. And kemudian yang ketiga, dia mestilah apa itu sanad adil, kemudian siqah, kemudian dhabit. Adil, siqah, kemudian sanad muttasil. Yang ketiga mestilah dhabit. Dan 2 syarat adami adalah mestilah hadis itu tidak syaz dan juga tidak ada mengandungi sebarang illah qadihah. Ya, tidak ada illah qadihah.
Itu hadis sahih li zatihi sebelum ini. Kan? Kemudian hari ini kita masuk hadis hasan li zatihi. Kita telah ulas tentang hadis sahih li zatihi. Kemudian hari ini hasan li zatihi. Jadi dia ada 4 semua. Sahih ada 2, hasan ada 2. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Boleh faham Tuan faham? Kemudian kita pergi kepada hadis hari ini muka surat 19, hadis hasan li zatihi. Huwa ma rawahu adlu qallu dhabtuhu muttasilus sanadi ghair mu'allalin wala syazin. Ini ta'rif hadis hasan li zatihi. Wa ma rawahu adlu, definisi hadis hasan li zatihi adalah hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang perawi yang qalla dhabtuhu, dhabitnya yang mana qalla sedikit ataupun rendah dia punya dhabit dia, kurang dia punya status level dia berbanding dengan perawi hadis sahih li zatihi. Diriwayatkan oleh orang adil yang kuat ingatannya lebih rendah dari perawi hadis sahih sebelum ini. Kemudian muttasilus sanad, sanadnya bersambung seperti biasa. Ghair mu'allal, tidak ada kecacatan, mu'allal. Wala syaz, tidak ada keganjilan. Jadi nak faham macam ni. Kalau hadis sahih li zatihi dulu, dia ada 5 syarat. Pertama, perawinya mestilah adil. Yang kedua, mestilah dhabit. Tapi dhabit yang macam mana? Ad-dhabit. Dhabitan taman. Dhabit yang sempurna. Maknanya full. Memori dia memang kuat, mantap. Yang ketiga, muttasil sanad seperti biasa. Tidak syaz, tidak ilal seperti biasa. Sekiranya dalam hadis sahih li zatihi itu, dia punya dhabit okey, kekuatan dia ada. Tapi tak tam, tidak sempurna. Maka dia panggil apa? Qalla dhabtuhu. Dia panggil apa? Kalau hadis sahih li zatihi dia panggil tam dhabtuhu. Yakni dhabit dia secara sempurna. Maka bila perawi itu dalam dhabit dia ada kecacatan sikit je. Bukan kecacatan, dia punya level rendah sikit daripada dhabit yang sempurna. Dia panggil qalla dhabtuhu. Maka hadis itu tidak lagi disebut sebagai hadis sahih li zatihi, malah disebut sebagai hadis hasan li zatihi. Beza sikit saja. Kan? Dia tak panggil hadis sahih lagi, dia panggil hadis hasan li zatihi. Saya ulangi, kalau hadis sahih li zatihi sebelum ni ada 5 syarat. Apa 5 syarat? Perawi mestilah adil. Yang kedua, sanad mestilah bersambungan, muttasil. Yang ketiga, perawi itu mestilah dhabit yang sempurna. Dhabit yang sempurna maknanya dia catat ataupun dia ingat dalam memori dia secara sempurna. Dan 2 syarat adami, mestilah tidak syaz, mestilah tidak ilal. Dalam 5 syarat ni, kan, kalau perawi itu adil, sanad bersambung, tidak syaz, tidak ilal, kan, tapi dalam dhabit, dalam bab dhabit dia ada berlaku kekurangan sedikit saja. Dia bukan dhabit secara tam, sempurna, tapi dhabit secara qal, sedikit saja. Kekurangan dia berbanding dengan ciri-ciri perawi hadis sahih, maka hadis itu akan turun darjah dia kepada hadis hasan li zatihi. Itu kita nak mengaji hari ini. Jadi kita tengok hadis muka surat 19 itu, hadis sahih, hadis hasan li zatihi, wa ma rawahu adlu, dia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi adil yang mana qalla dhabtuhu, yang mana sedikit dhabitnya. Dia terjemahkan sini, yang mana kekuatan ingatannya lebih rendah daripada sahih. Kemudian muttasilus sanad, sanad mestilah bersambung seperti biasa. Ghair mu'allal, tidak ada kecacatan dan tidak ada syaz. Syarat yang lain sama dengan sahih li zatihi. Maka kalau sekiranya ada qalla dhabtuhu, perawi itu mempunyai dhabit yang sedikit darjah dia berbanding dengan hadis sahih li zatihi, maka dia turun kepada darjah hadis hasan li zatihi. Boleh faham setakat ni? Cuba komen. Fahim? Kalau faham, komen fahim tu.
Yang faham cuba komen fahim tu. Saya faham. Yang tak faham cuba baru masuk, cuba lepas ni tengok sekali lagi saya punya ni yang recorded ni, cuba ulang sekali lagi. Semoga Allah Taala bagi faham. Alhamdulillah, Syekh Fahim dah faham. Okey, contoh hadis hasan li zatihi. Misaluhu ma rawahu Turmuzi min tariqi Muhammad bin Amr an Abi Salmah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis hasan li zatihi ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada jalan Muhammad bin Amr, dia daripada Abi Salmah daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahawasanya sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati, kalaulah jika tidak kerana untuk menyusahkan umatku, la amartuhum bisiwak, nescaya aku menghukumkan mereka, memerintahkan mereka untuk bersiwak inda kulli solah, pada setiap kali sembahyang." Kemudian ditulis lagi bawah tu, fa inna Muhammad bin Amr, kenapa perawi Muhammad bin Amr ni lam yuttasaf bidhabti tam, tidak disifatkan sebagai seorang perawi yang mempunyai dhabit secara sempurna, lisu'il hifzihi, kerana sedikit kekurangan pada hafalannya. Lisu'il hifzihi, kerana ada sedikit kekurangan pada hafalannya. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhatikan hadis laula an asyukka ala ummati ini juga menjadi contoh kepada hadis sahih li zatihi muka surat 18 tu. Nampak tak? Muka surat 18 tu bawah sekali itu contoh yang sama. Matan yang sama bahkan. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalaulah tidak menyusahkan umat aku, nescaya Nabi kata aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sembahyang. Itu pun hadis yang sama. Hari ini pun contoh hadis yang sama. Cuma beza pada apa itu perawinya. Tengok muka surat 18, perawinya siapa? Tarik siapa? Daripada tarik Al-A'raj an Abi Hurairah. Daripada jalan Al-A'raj daripada Abu Hurairah. Adapun hari ini daripada tarik mana? Daripada tarik Muhammad bin Amr. Dia daripada Abi Salmah, baru daripada Abi Hurairah. Jadi hadis matan yang sama, tapi perawi yang berbeza. Perawi yang sebelum ini, daripada jalan A'raj, daripada Abu Hurairah itu, A'raj itu adalah seorang perawi yang dhabitnya sempurna. Tamud dhabt. Dhabit yang sempurna. Disebabkan semua perawi itu mencukupi syarat-syarat hadis sahih, maka hadis yang sebelum ini, muka surat 18, dihukum sebagai hadis sahih li zatihi. Adapun hari ini, hadis yang sama, matan yang sama, tapi disebabkan tarik ataupun perawi yang berbeza, dan salah seorang perawi itu yang mana tidak mencukupi syarat hadis sahih li zatihi, yakni pada dhabitnya kurang sempurna. Bukan dhabit secara taman, malah dhabit secara apa? Malah dhabit secara kurang darjah hafalan dia daripada perawi pada hadis sahih li zatihi. Maka hadis yang sama walaupun matan yang sama akan turun sikit darjah dia kepada apa? Hadis sahih, hadis hasan li zatihi. Boleh faham tuan-tuan? Contoh hadis yang sama saja. Contoh matan yang sama saja, tapi disebabkan tarik yang berlainan. Siapa tarik yang berlainan? Contoh hadis hari ini adalah daripada tarik daripada jalan Muhammad bin Amr. Dia daripada Abi Salmah, dia daripada Abi Hurairah. Disebabkan seorang saja perawi, yakni siapa? Muhammad bin Amr ini, lam yuttasaf bidhabti tam, ulama tidak mensifatkan beliau sebagai seorang perawi yang mempunyai dhabit yang sempurna, disebabkan lisu ihzihi, disebabkan kita tak terjemah buruk hafalannya lah. Kita terjemah kurang sedikit hafalannya berbanding ada sedikit kekurangan di dalam hafalannya berbanding dengan perawi hadis sahih li zatihi. Maka hadis yang sama, matan yang sama hari ini dihukum ulama sebagai hadis sahih hasan li zatihi. Tuan-tuan faham tak ngaji hadis ni? Dia kadang-kadang hadis yang sama tapi perawi yang berlainan. Perawi tadi tak cukup syarat hadis sahih li zatihi, maka hadis yang sama dihukum ulama, hadis yang sama tapi jalan yang berbeza dihukum ulama sebagai hadis hasan li zatihi. Khair. Masuk muka surat 21. Kemudian kita pergi pada sahih li ghairihi pula. Hadis sahih li ghairihi.
Kita pergi kepada hadis sahih li ghairihi. Khair. As-sahih li ghairihi wal hasanu li zatihi idza taqawwa bimaji'ihi min tariqi musawin aw li tariqihi aw min akthara walau adna. Hadis sahih li ghairihi pula dia adalah hadis hasan li zatihi. Tengok bila sebut hadis hasan li zatihi, hadis tadi lah baru kita takrifkan tadi. Hadis hasan li zatihi, hadis hasan li zatihi seperti mana kita tahu disebabkan perawinya sedikit kekurangan dalam dhabit dia. Tidak dhabit secara tam, secara sempurna, maka dia akan jadi sebagai sahih, hadis sahih hasan li zatihi. Sekarang kita masuk hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ini dikata dia adalah hadis hasan li zatihi. Dia adalah hadis hasan li zatihi yang mana iza taqawwa bila mana dikuatkan dengan kedatangan hadis-hadis yang lain daripada jalan yang sama ataupun jalan-jalan yang lain. Jalan yang pertama daripada beberapa jalan walaupun lebih rendah daripada jalan pertama. Jadi hadis hasan li zatihi bila mana ta'addad turuq, bila mana jalannya berbeza, jalannya banyak. Bila mana jalannya banyak, maka waktu itu hadis sahih li ghairihi hari ni maksud sahih li ghairihi. Hadis sahih li ghairihi ni dia kata bila jalan periwayatannya banyak, bukan satu. Jalan periwayatan yang banyak, dia dikuatkan dengan jalan-jalan yang lain. Macam tadi Muhammad bin Amr tadi, bila mana dia bukan satu jalan tu saja, dia ada jalan yang lain. Sama ada jalan yang lain itu sama kuat dengan jalan yang dia akan lemah kan. Jalan itu disebabkan perawi dia, dhabit dia kurang sikit, tapi dia ada turut yang lain yang mana perawi tadi darjah sama dengan perawi hadis yang pertama, ataupun lebih kuat ataupun lebih rendah. Tapi yang pentingnya di sini ada jalan yang lain, ada tarik yang lain yang boleh mengkuatkannya. Maka hadis sahih li ghairihi, hadis hasan li zatihi tadi boleh diangkat naik darjahnya menjadi hadis sahih li ghairihi. Faham tak tuan-tuan? Dia akan jadi hadis sahih li ghairihi. Kita cakap kan sahih ada dua, sahih li zatihi. Sahih li zatihi makna sahih disebabkan nafsnya, dengan ain dirinya sendiri. Sahih li ghairihi ni sahih bukan disebabkan zatnya, tapi disebabkan amran akhar. Disebabkan ada perkara lain yang menguatkannya. Amrun akhar di sini disebabkan ada turuk yang berbeza, turuk yang pelbagai yang boleh menguatkan hadis hasan li zatihi tadi, upgrade, naik darjah kepada hadis sahih. Dia akan jadi sahih juga, tapi bukan sahih li zatihi, tapi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Dia bagi contoh hadis sahih li ghairihi ini. Misalu hadis siwakil mutaqaddim alladhi rawahu Muhammad bin Amr fa innahu taqawwa bimaji'ihi min tariqil a'raj. Dia bagi contoh yang sama saja, bagus kita ni. Kan? Contohnya dia kata hadis siwak yang sebelum ini, hadis bersiwak sebelum ini kan, Nabi kata kalaulah tidak kerana menyusahkan umatku, nescaya aku akan menyuruh mereka bersiwak pada setiap kali sembahyang. Ni hadis yang sama, alladhi rawahu Muhammad bin Amr, yang mana diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr, contoh pada muka surat 19 tadi bawah sekali itu hadis hasan li zatihi. Kenapa? Muhammad bin Amr itu seorang perawi yang kurang dhabit dia, yang mana qalla dhabtuhu, kurang dhabit dia, maka dia hadis hasan, dia ada hadis hasan li zatihi. Tapi fa innahu taqawwa, tapi kenapa? Sungguhnya dia akan dikuatkan dengan kedatangan daripada tariqil a'rash. Dia akan dikuatkan dengan kedatangan hadis yang lain daripada tariq a'rash. Contoh muka surat 18 tu. Hadis yang sama tapi tariq a'rash daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia adalah perawi yang ada contoh lain ataupun ada sokongan daripada hadis yang lain, daripada jalan yang lain. Apatah lagi jalan itu adalah jalan yang kuat daripada hadis ini. Faham tak? Jalan yang lebih kuat. Kenapa? A'rash, al-a'rash. Al-a'rash itu seorang perawi yang mana dhabit dia tam, dhabit dia adalah sempurna. Jadi contoh dia bagi sini hadis siwak yang sebelum ini telah berlalu, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr. Kenapa ianya telah dikuatkan dengan kedatangan daripada tariq a'raj.
Jadi sokongan ini boleh datang daripada tarik yang lebih kuat ataupun yang sama ataupun kurang daripadanya. Yang penting ta'addad turuq. Turuknya pelbagai, turuk jalannya banyak yang boleh menjadi penguat untuk menaik darjah hadis hasan li zatihi kepada apa? Hadis sahih li ghairihi. Hasan li zatihi boleh menaik darjah kepada hadis sahih li ghairihi. Jelas ya? Okey, masuk muka surat 22. Jadi sahih li zatihi, sahih li ghairihi pun dah belajar. Sahih li zatihi ada 5 syarat. Perawi mestilah adil, siqah. Yang kedua, sanad mestilah muttasil bersambungan. Yang ketiga, mestilah perawi itu seorang dhabit yang sempurna. Yang keempat, syarat adami, mestilah tidak syuzuz, tidak syaz, ganjil. Yang kelima, mestilah tidak ada sebarang ilal, kecacatan. Kan? Kemudian dalam 5 syarat ni, kalau satu saja sukut, dia punya syarat, yakni perawi tadi dia dhabit, tapi dhabit tidak tersempurna, dhabit secara kurang sikit darjah dia, maka hadis sahih li zatihi tadi akan dihukum oleh ulama, akan jadi jatuh sebagai, tak jadi hadis sahih lagi, dia akan jadi hadis sahih, hadis hasan. Hasan apa? Hasan li zatihi. Jadi hadis hasan li zatihi. Sahih li zatihi, hasan li zatihi. Kemudian hadis hasan li zatihi, kalau dia satu saja, kemudian hadis hasan li zatihi tadi disokong oleh jalan yang berbeza, jalan yang banyak. Jalan yang banyak itu sama ada sama musawin, sama ada level sama dengan dia, ataupun lebih kuat daripada dia, ataupun lebih rendah daripada dia, disebabkan ta'addad turuq jalan yang sama, maka hadis itu disebut sebagai hadis sahih juga, tapi bukan sahih li zatihi, tapi sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Boleh faham insya-Allah? Orang faham boleh insya-Allah? Jadi muka surat 24, muka surat 22, al-hasanu li ghairihi. Masuk hasan li ghairihi pula. Al-hasanu li ghairihi wa ma la yakhlu isnaduhu an masturin aw sayyi'il hifzi aw nahwi zalika bi syarti al-awwalu alla yakuna mughaffalan katsiral khata' fi ma yarwih. الثاني ألا يظهر منه مفسق. الثالث أن يكون حديثه قد عرف أو بأن روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر. Jadi dikata hadis hasan li ghairihi, hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang mana pada sanadnya ma la yakhlu, tidak kosong sanadnya, an masturin, tidak kosong sanadnya daripada sanad daripada perawi yang mastur, au sayyi'il hifaz, ataupun perawi yang buruk hafalannya, au nahwi dzalika, atau seumpama itu, dengan syarat al-awwalu, syarat yang pertama, alla yakuna mughaffalan. Ni dia punya terjemah tak berapa nak tepat sangat kan, terjemah dia tidak tepat sangat. Dia tulis nombor 1 sebagai seorang fasik, sedangkan dalam Arab as-sani orang fasik kan. Jadi kita tengok terjemahan kita. Al-awwalu alla yakuna mughaffalan, bahawa perawi tadi dia bukanlah seorang yang mughaffal, seorang yang lalai, kasirul khata', yakni banyak berlaku kesilapan, fima yarwi, terhadap apa yang diriwayatkan olehnya. Yang kedua, alla yazhara minhu mufsik, bahawa tidak kelihatan sebagai seorang fasik, perawi itu bukan seorang yang fasik. Dan yang ketiga, nombor 2 saja dia terjemah. Nombor 3, an yakuna hadithuhu, bahawa hadisnya qad urifa, bahawa hadisnya adalah hadis yang dikenali, masyhur, ataupun bi an ruwiya mislu, ataupun hadis tadi diriwayatkan seumpama dengannya, yang semisal dengannya, ataupun seumpama dengannya, disebabkan wajah yang lain atau sebab tarik yang lain ataupun lebih daripadanya. Siapa terjemah ni, orang Indonesia ke? Ibnu Abdul Bar. Okey. Jadi tuan-tuan, sekarang kita masuk hadis hasan li ghairihi. Kan? Hadis hasan li ghairihi. Dia punya ta'rif hasan li ghairihi sini pun tak sedap.
Kan. Kan. Baik, tak apa. Jadi hari ini kita masuk hadis hasan li ghairihi. Kan. Hadis hasan li ghairihi ni sebenarnya hadis-hadis yang dhaif. Hadis-hadis yang dhaif yang tidak terlampau dhaif. Yang tidak terlampau dhaif, yang mana hadis tidak terlampau dhaif, contohnya hadis perawinya mastur. Mastur maknanya tersembunyi dia punya hal dia. Kan. Dia punya hal dia tersembunyi, sama ada tersembunyi disebabkan hal majhul ataupun ain, tak tahu keadaan dia, ataupun tidak ketahui tentang guru-guru dia siapa, anak murid dia siapa, kan? Ataupun disebabkan perawi tadi sayyi'il hifz, hafalan dia teruk sangat. Hafalan dia teruk, au nahwi zalika, ataupun seumpama itu. Tapi dia kata tidaklah dhaif, sehingga dhaif secara mana? Ayakunu mughaffalan, pertama tidaklah terlalu lalai sehingga banyak melakukan kesilapan dalam riwayatnya. Yang kedua, perawi tadi tidaklah seorang yang fasik. Dan yang ketiga, tidaklah hadisnya dikenali ataupun diriwayatkan seumpamanya atau dengan wajah yang lain ataupun lebih daripada itu. Jadi nak tahu hadis hasan li ghairihi ini, dia asalnya hadis dhaif. Lepas ni kita akan belajar hadis dhaif, insya-Allah minggu depan. Kita akan belajar hadis dhaif. Tapi hadis dhaif pun bukan hadis wahi, hadis yang dahsyat, hadis yang teruk kedhaifannya, malah dhaif biasa saja. Dhaif khafif dia panggil. Dhaif biasa. Kan? Contohnya perawinya adalah majhul. Perawi ni kita tak tahu siapa perawi dia. Kan? Ataupun sama ada majhul ain ataupun majhul hal. Kita tak ketahui siapa perawi dia. Atau perawi dia tu sayyi'il hifz. Hafalan dia tak berapa mantap. Kan? Berlaku kesilapan dalam hafalannya. Maka itu hadis dhaif. Ataupun hadis itu munqati'. Hadis itu putus. Kan? Tapi bila hadis-hadis dhaif khafif ini, bila mana ada jalan-jalan yang lain, macam tadi jugalah. Macam tadi juga, bila ada jalan yang lain boleh menyokong kedhaifan tadi, bila pelbagai turuk, dengan pelbagai turuk tadi bila kita himpun sekali, maka dia juga akan boleh meningkat naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Dia boleh naik darjah kepada hadis hasan li ghairihi, tapi dengan syarat perawi itu bukan seorang perawi yang fasik, bukan muttahim bil kazib, bukan seorang perawi yang dituduh berdusta, bukan perawi yang fasik, bukan perawi yang mudallis dan sebagainya. Maka hadis dhaif tersebut boleh di-upgrade naik kepada hadis hasan li ghairihi. Jadi sempurnalah 4 pembahagian hadis. Hari ini satu hadis sahih dibahagi kepada 2, hadis sahih li zatihi, hadis sahih li ghairihi. Hasan jadi ada 2, hadis hasan li zatihi, kemudian hadis hasan li ghairihi. Jadi kita nak faham bahawa hadis sahih li zatihi itu ada 5 syarat. 3 syarat subuti, 3 syarat 2 syarat admi. 3 syarat subuti apa? Mestilah dia seorang perawi yang adil. Yang kedua, sanadnya mestilah muttasil, bersambungan. Yang ketiga, perawinya mestilah seorang yang dhabit, mempunyai dhabit yang sempurna. Dan 2 syarat adami adalah mestilah tidak syaz, tidak ganjil, dan yang terakhir mestilah tidak ada ilal. Syaz, ilal, semua penerangannya telah berlalu dalam sahabat-sahabat sebelum ini. Kemudian itu hadis sahih li zatihi, contohnya seperti mana hadis siwak tadi. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli solah, kata Nabi SAW daripada Tariq Al-A'raj. Kan? Tapi sekiranya 5 syarat ini tak dipenuhi, salah satu syaratnya dia panggil hilang, luput. Apa? Syarat nombor 3 contoh. Syarat nombor 3 ni dhabit dia tidak sempurna, malah qalla dhabtuhu. Dhabit dia secara sedikit saja, kurang darjah dhabit dia daripada dhabit yang tam tadi. Maka hadis yang sama walaupun matan yang sama, disebabkan seorang perawi yang dhabit dia kurang sedikit darjah dia, maka hadis yang sama tadi akan dihukum oleh ulama sebagai apa? Hadis hasan li zatihi. Hadis hasan li zatihi. Okey, nombor 1 pergi nombor 3. Ini sahih
Nombor 1 hadis sahih li zatihi. Nombor 2 hadis sahih li ghairihi. Nombor 3 hadis hasan li zatihi. Nombor 4 hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis nombor pertama ni hadis sahih li zatihi, bila tak cukup syarat nombor 3 yakni kurang dhabit dia, akan turun kepada darjah nombor 3 yakni hadis hasan li zatihi. Kemudian hadis hasan li zatihi ni pula kan. Hadis hasan li zatihi ni bila ada turut yang pelbagai, ada sokongan yang banyak kan, ada jalan yang lain, maka hadis ini akan di-upgrade menjadi sahih juga, tapi bukan sahih li zatihi, tapi sahih li ghairihi. Tapi sahih li ghairihi. Jadi lengkaplah 3. Sahih apa? Sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Hasan li zatihi. Hasan li zatihi, kenapa jadi hasan li zatihi? Dia asal sahih li zatihi, tapi disebabkan perawi dia punya dhabit tidak cukup sempurna, akan turun darjah kepada hasan. Tapi hasan li zatihi. Kemudian akhir sekali hasan li ghairihi adalah asalnya adalah daripada hadis dhaif, perawi-perawinya perawi yang mastur, perawi yang majhul hal, majhul ain, perawi yang sayyi'il hifz, hafalannya tidak berapa mantap dan sebab-sebab yang lain, tapi disebabkan hadis yang sama mempunyai tarik yang lain, jalan yang pelbagai, maka hadis dhaif yang khafif, yang tidak wahi, yang tidak dhaif jiddan, maka boleh disebabkan jalan yang pelbagai boleh dinaik taraf kepada hadis hasan, tapi bukan hasan li zatihi, tapi hasan li ghairihi. Jadi saya ingat untuk hari ini cukup dulu hari ini, sebab saya ada urusan lain yang nak kena settle. Jadi tuan-tuan boleh hadam 4 jenis hadis hari ini pun dah banyak dah tuan-tuan. Dah banyak dah tuan-tuan sebenarnya. Ramai orang 4 perkara ni masih keliru tentang 4 perkara ni. Kadang-kadang orang ingat kan, hadis ini berbeza darjahnya. Maknanya hadis itu bukan matan dah jadi lain. Kadang-kadang matan yang sama, hadis yang sama, matan yang sama, disebabkan perawi saja dia punya apa itu hafalannya tak semantap seperti mana perawi jalan yang lain, maka walaupun hadis yang sama, matan yang sama, akan turun darjah dia. Ulama telah menghukumkan hadis yang sama tadi menjadi darjah yang lain, menjadi hadis hasan li zatihi. Kemudian hadis hasan li zatihi, kalau kita kumpul cari dalam kitab hadis yang mana mempunyai tarik sama dengannya, ataupun lebih kuat daripadanya, ataupun kurang daripadanya, maka apa akan jadi tuan-tuan? Maka dia akan di-upgrade. Hadis hasan li zatihi akan jadi upgrade menjadi hadis sahih juga, tapi bukan sahih li zatihi, tapi sahih li ghairihi. Kemudian hadis hasan li ghairihi pula adalah sebenarnya hadis dhaif yang mana perawinya mastur, perawinya tidak kuat hafalannya, ataupun hadis munqati'. Bila dibawa dengan jalan-jalan lain, ada jalan yang mana muttasil, maka boleh dikuatkan hadis yang dhaif tadi kepada hadis hasan, tapi bukan hasan li zatihi, tapi hasan li ghairihi, dengan syarat perawi tadi tidaklah teruk kan. Perawi tadi tidaklah teruk seperti mana seorang yang fasik, dia bukanlah seorang yang dituduh pendusta, dia tidaklah seorang yang melakukan bid'ah, yang mengajak pada orang lain dan sebagainya, maka hadis itu boleh di-upgrade kepada hasan, tapi bukan hasan li zatihi, tapi hasan li ghairihi. Jadi cukup dulu hari ini, hadam yang ni betul-betul. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan insyaAllah. Boleh insyaAllah? Doakan saya. Jadi tuan-tuan boleh rujuk kepada Maulana Syarukain tu. Apa-apa yang nak tanya lagi boleh tanya Maulana Syarukain tu. Beliau akan jelaskan lagi. Kerana beliau bukan saja mengaji hadis, malah mengaji takhasus hadis dalam Jamiah Binuriyah Said kan. Jadi saya ni khadam tuan-tuan saja insyaAllah. Jadi insyaAllah jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita sambung minggu depan insyaAllah. Salam. Nanti minta Tuan Fahim nanti scan lagi ya. Sebab ramai yang tak ada kitab secara fizikal ni. Jadi minta Tuan Fahim scan supaya orang lain ramai boleh ambil manfaat daripada pengajian kita insyaAllah. Dan minta tarif bagi kawan-kawan kita khususnya yang mengaji online, Dars Nizami online kita ni. Kerana ini saja kitab mustalah hadis yang diajar dalam silibus kita. Tak ada ustaz-ustaz lain lagi yang boleh mengajar dengan maksud ustaz lain dah penuh dia punya silibus. Hanya saya ada masa lapang sikit, jadi minta dia orang mentelaah kitab walaupun saya tak letak dalam imtihan. Tapi mustalah hadis ini salah satu bidang fan yang sangat penting. Satu madkhal, pintu masuk dalam ilmu hadis.
Sekarang ni orang tak minat sangat ilmu hadis. Kita tengok Salafi, Wahabi, mereka minat ilmu hadis. Jadi bila mereka bicara tentang ilmu hadis, kita terlopong, tak boleh jawab apa. Tak boleh nak idfa' dia punya iskal dan sebagainya. Kenapa kita tak mantap dalam ilmu mustalah hadis dan ilmu hadis riwayatan ataupun dirayatan ini. Jadi kita kena bersungguh dalam ilmu mustalah hadis ini supaya kita Ahlussunnah wal Jamaah melopori, orang panggil merintis jalan ini, dan kita menjadi orang yang ke depan dalam bidang hadis ini supaya kita tidak ditipu dan tidak mudah tertipu, insya-Allah. Jazakumullah khairul jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.